Oh, lupa. Kau dia. Terima kasih, terima kasih. Tuliskan ketaksamaan linear, nombor 6, bagi setiap situasi berikut. Soalan A kita dah buat dah. Dan sekarang kita tengok soalan B. Sebuah perpustakaan mempunyai X buku cerita dan Y buku rujukan. Kalau boleh tuliskan rapat-rapat supaya tak serabut sikit kan. X cerita, Y rujukan. Syarat-syarat buku pada rak adalah seperti berikut. Nombor 1. Beza maksudnya hasil tolak. Bilangan buku cerita dengan buku rujukan. Maksudnya setakat ini cikgu boleh tuliskan cerita sebagai X. So X tolak dengan rujukan Y adalah sekurang-kurangnya 2 buah. So siapa ingat ayat ni adalah ayat terbalik. Ayat nak kelirukan kita. Kurang macam ni, dia cakap kurang lagi sekali, 2 kali maksudnya terbalik. So maksudnya 2 buah macam tu je. Sekurang-kurangnya. Puteri, hari tu Puteri ada ke masa cikgu ajar pasal perkataan ulang maksudnya bertentangan. Jadi kalau kekasih kita cakap, saya sayang kamu. Pernah ada cikgu cerita ke? Ada. Kalau ada kan? Sudah cek mesej Puteri, dia cakap, ada tak dia cakap 2 kali? Saya sayang Puteri. Ada ke? Aduh, terus dia tak nak jawab. Yes, istighfar. Cikgu dah check semua mesej cikgu dengan isteri cikgu. So alhamdulillah setakat ni semua ditulis sekali je lah. Istighfar. Nombor 2. Jumlah muatan buku adalah sebanyak 5,700 buku. So muatan rak buku ni umum, dia boleh jadi X punya dan dia boleh jadi Y. Boleh muatkan kedua-dua buku. So kita tulis X campur Y. Lagipun ada perkataan jumlah kat sini yang merujuk kepada sifat tambah sebanyak 5,700. So 5,700 adalah maksimum. Maksudnya dia boleh jadi sama dengan tapi dia tak boleh lebih. Dia boleh kurang daripada tu. So simbol kurang diletakkan di situ. Yeah. Semua okay? Okay, cikgu. Alhamdulillah. Hanani okay? Okey, cikgu. Woohoo. Jom, next page. Ada lagi. Kita dah jawab ke ni? Macam, oh tak, tu lain. Sorry. Cuba korang start sikit, cikgu bagi korang masa sikit lah sebab cikgu tahu lah korang macam asyik cikgu Hassan je yang buat. Bila kita orang nak pandai? Betul tak Aziz? Form 4? Betul ke? Yeah! So jom, cuba buat dulu soalan C. Give yourself a try untuk nombor 1, 2, 3. Bagi mereka yang ada panic syndrome bila tengok soalan, anda digalakkan untuk batalkan dulu bahasa Melayu. Contohnya korang batalkan bahasa Inggeris. Sebab kadang-kadang double ni boleh buat kita rasa nak berhenti sekolah. Depression. Oh, ada yang nak baca bahasa Inggeris. Okay, boleh lah. Siapa sini baca bahasa Inggeris? Angkat tangan boleh? Oh yalah sebab Ifdal DLP kan? Ya. I see. Seorang kata boleh kata. Bagi tahu bila anda sudah dapat jawapan untuk ketiga-tiganya, salah tak apa, tu lain cerita. Yang penting, cikgu saya sudah rasanya lah dah dapat jawapan. Kita tunggu Adira Nadira untuk bagi jawapan dia. Maksudnya jawapan tu dah siap ke belum siap tu je. Jawapan dia tak nak tengok lah. Kesian dia tadi. Kena bully pula cikgu tadi. Ya.
Oh, kebetulan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah. Oh, sudah kata Adira Nadira. Yeah. Siapa nak cuba jawapan ni? Salah tak apa, tak apa, tak ada orang tengok muka semua kan. Siapa nak cuba? Yang pertama, cepat. Kalau salah boleh kita bincang. Kenapa salah ni kan? Puteri nak cuba? Ke Syahrul? Syahrul dah lama tak pernah bagi jawapan dalam kelas. Okey, Izzah ada bagi jawapan. Yang pertama, Y tiga besar sama dengan 2X. Yang kedua. Jawapan yang kedua pula. Nazatul dapat tak jawapan kedua? Nurin? Syafizah nak cuba, Syafizah? Saya cuba je tau cikgu, saya tak tahu betul ke tak. Boleh. Yang cikgu suka cuba. Betul tak? Cikgu tak kisah pun. Seratus X. Okey. Oh, pecah-pecah lah. Lain tak cantik. 100X tambah 180Y. Okey. X tambah 180Y. Silap. Oh, macam kena hantar chat je tu. Dia pecah. Tambah 180Y. Okey, tambah 180Y. Lebih apa yang lebih besar, lebih kecil? Oh, tak apalah.
Terima kasihlah Syafiza kerana telah mencuba. Namun, internet tak berapa cantik kat sana. Putus-putus. Siapa dia? Sabar. Ikutkan okey je kan sini kan? Okey. Ada juga orang hantar chat. Oh, apa tu? Ada jawapan-jawapan. Oh. Ada yang tulis X campur Y lagi besar atau sama dengan 200,000, 20,000. Okey. Alright, so mana satu ni? Kejap, ada lagi satu jawapan. Puteri kata Y tambah 18, Y tambah 180, sekurang-kurangnya 2. Sekurang-kurangnya 2. Okey, tak apa. Cikgu rasa maksud dia ialah simbol ni. Betul tak, Puteri? Kurang daripada 2? Betul. Okey, kurang daripada 2. So, mana satu betul, mana satu salah. Tapi kenapa? Yang penting, kenapa betul, kenapa salah? Patut, Puteri. Ambil Puteri. Alright. Itu jawapan saya tapi lain sangkut. Itulah lain sangkut. Okey, terima kasih. Right, mana satu yang betul? Mana satu yang salah? Kejap. Alright, untuk soalan nombor 2, kita mempunyai maklumat yang hanya berkaitan dengan satu unit sahaja iaitu berat, kg. So, bila ada berat pasal kg, maksudnya kita tak kira lagi yang berkaitan dengan harga tau. Tidak kira lagi. Sebaliknya, kita hanya kira tentang berat sahaja. Bermaksud berat. Macam nak tahu berat. Batu bata. Cikgu tak start daripada nombor 1 kan? Alamak. Cikgu start daripada nombor 1. Pen warna merah, itu tanda Cikgu Hasan punya jawapan. Jumlah simen sekurang-kurangnya 2 kali batu. Okay, so simen diguna huruf Y. Dan juga batu bata ialah X. Jadi ayat yang pertama, simen ialah Y. Sekurang-kurangnya, ayat penipu, tukar dia jadi lagi besar. Bagus. 2 kali batu, 2X. So jawapan ini adalah betul. Y lagi besar atau sama dengan 2X. Bagus. Nombor 2. Alright, cikgu ulang balik semula. Untuk nombor 2, dia tak ada bagi tahu apa-apa pasal harga lagi. Tak faham. Soalan nombor 3 yang ada cakap pasal harga. Jadi akan ada kelainan sedikit dalam jalan kira untuk nombor 3. Untuk nombor 2, it's only kg. Kalau kg maksudnya kita hanya deal dengan huruf X dan huruf Y. Maka jawapan dia kata kedua-dua batu bata simen. Jumlah ruangan simpanan maksimum. So X campur dengan Y. Dia sepatutnya mencapai maksimum 20,000. Tapi itu paling tinggi. Maka kita hanya boleh pergi lagi rendah daripada tu. So kurang atau sama dengan 20,000. Okey, ada juga yang betul. Alhamdulillah. Yang dapat salah, itu jawapan dia. Kenapa? Yes. Alright, bagus. Soalan nombor 3. Kontraktor itu mempunyai modal RM2,000. Okey, dekat sini dia melibatkan harga. Cikgu pernah cerita dulu pasal satu formula yang kita modify, iaitu jarak laju masa. Ingat lagi tak formula ni tapi kita modify dia jadi apa? J apa kat atas tu? Kita modify kan dia jadi JH, bukan jahat tapi jumlah harga. Manakala L, siapa ingat L tu apa? Bilangan. Yes, betul. Bilangan. Manakala M mewakili apa? RM. Bagus.
RM. Jadi, kalau cikgu nak tahu berapakah jumlah harga untuk batu bata X, rupa dia akan jadi berapa bilangan batu bata X. Bilangan dia dalam bentuk berat. Okey, berat dia X. Kita tak pakai bilangan, kita pakai berat dalam kes ni kan. So modify sikit bilangan ni sebagai berat. Quantifier kita. Manakala harga dia ialah mana dia? Oh, cikgu zoom in ke? Batu bata yang X ni harga dia 100. Jadi 100 duduk sebelah kanan. Maka jumlah harga untuk batu bata darabkan yang bawah 100X. Setakat ni okey? Saya tak faham. Oh, tak faham. Istighfar. Okey, macam ni kan. Sebagai contoh menyimpang. Kalau cikgu nak beli kuih, donat. Harga donat ialah RM RM1. RM1 mahal sangat. Murah sikit. RM2. Satu ketul ya, ketul. Maka kalau cikgu nak buat formula, cikgu beli sebanyak 5. Macam mana korang kira? Terhadap 5. Ya betul. Tapi cuba hayati dalam bentuk formula. Sekarang nampak senang sebab semuanya dibagi bentuk nombor. Kalau dibagi huruf, otak kita kebanyakannya akan jam. Jadi sebelum jam, cuba tengok formula cikgu yang tadi tu. JL dengan M. J ialah jumlah harga. L ialah bilangan. Banyak L pula. M ialah RM. So, berapakah jumlah harga yang cikgu kena bayar? Bilangan ialah 5, betul? Ding ding. Harga ialah 2. Ding ding. Maka kita akan, kalau ingat lagi tak cara nak pakai formula ni, kalau nak cari yang atas, yang bawah duduk sebelah-sebelah kita darabkan. Syafizah ingat lagi ke tu formula ni, segitiga ni? Darab kalau bawah. Ingat. Alright, jadi kita akan darab kalau nak tahu jumlah harga. Bilangan darab RM. So, kalau soalan sama telah diberikan dalam bentuk huruf, dia cakap RMH. Tak nak H lah. RMY, satu ketul donat. Dia beli sebanyak K ketul. Alamak, K pula. Tukarlah huruf X ketul. Otak kita jadi macam jam kan? Betul tak Syafizah? Rasa macam nak berhenti sekolah, nak kahwin, betul tak? Dia kata tak betul. Okay. Alright. So, kita akan pakai formula ajaib ni. Bilangan dia tulis bilangan bilangan X ketul. So, X. Lepas tu, RM dia berapa? Y. So, berapa harga yang dia kena bayar? X kali Y. XY. Itu jumlah harga dia. Dalam bentuk huruf. Okey. Yang contoh mudah ni boleh terima ke Syafizah? Boleh. Woohoo! Maka cuba tengok kalau cikgu ubahkan dia jadi macam ni tau. Donat kita ikut ketul. Tapi tak semua ikut ketul. Contohnya kalau cikgu beli simen dia ikut berat. Berapa banyak dia timbang lah berapa kampit lah actually kampit. Tapi dalam soalan ni tak pakai kampit, dia pakai terus timbangan dia. Okay, so anggaplah ni kilang, sebab kilang dia orang kira besar-besar, dia tak jual runcit-runcit. Okay, so dia akan jual bukan ikut butir, dia akan jual ikut kilo. Jadi kita akan kata RMY untuk satu apa? 1 kilo. 1 unit pemberat dia. Dia beli sebanyak berapa kilo? Dia beli mungkin sebanyak X kilo. Mendapat serabut cikgu? Okey, contohlah RM5 untuk 1 kilo. Dia beli sebanyak
8 kilo. So Syafizah macam mana nak kira? 5 darab 8. Yap, 5 kali 8. Kita pakai formula ni juga. Bilangan tak tulis bilangan sebab kita guna pemberat kan. So ditukar kepada bentuk kilogram. Berapa kilogram yang dibeli? Dibeli 8 kilogram. Berapa harga 1 kilogram? 5. Darabkan. Boleh terima ke? Boleh terima ke? Boleh. Cuba tengok soalan ni pula. Patah balik kepada soalan. Cikgu lukiskan segitiga dekat atas. Yang atas ni ialah jumlah harga. Bawah ni ialah bilangan. Tapi bilangan kita sebab dia adalah bentuk pasir, kita ikut berat. Dan berapakah harga RM? Untuk batu bata. Berapakah kg-nya? Syafizah? Berapa kg batu bata yang dibeli? 100x. Betul. Lajunya terkira. Betul. Betul. Okay. So, dibeli berapa? X kilo. Harga sekilo 100. Jadi, berapakah jumlah harga dia? Darabkan. Sebab tu cikgu dapat. Tadi jawapan 100x untuk batu bata. Faham ke? Faham. Faham kot. Okay. Manakala untuk Y pula, untuk simen. Tukar tajuk kita. Kita tulis kat bawah. Ni yang pertama, yang kedua. Untuk simen. Berapa bilangan kilo dia? Bilangan kg. Y. Okay, dia ada tulis Y kilo kat situ. Berapa harga sekilo? 180. 180 itu. Okey, bagus. Nadi. Maka berapakah jumlah harga untuk simen? 180y. Ya, betul. 180y. So, cikgu dah dapat jumlah harga untuk simen dan batu bata. Dia kata kontraktor nombor 3 mempunyai modal sebanyak 2,000. Jadi, sepatutnya kalau kita campurkan jumlah harga, dia tak sepatutnya melebihi 2,000. Dia hanya boleh pergi maksimum 2,000 atau kurang daripadanya. Berapa jumlah harga? 100x campur 180y. Dan ini boleh diringkaskan. CV berapa ya? Mula-mula CV 10. Cikgu bahagi semua dengan 10. Piak. Dia jadi 10x 18y 200. Lepas tu CV 2 kot. Bahagi 2. Ini siapa dapat ni? Angkat tangan. Cikgu, Silakan. nak tanya macam mana kita nak tahu yang dia tu kurang daripada? Kurang daripada kan? Okey. Kalau cikgu buat satu garisan lurus mewakili berapa RM yang dia ada, maka mungkin kita ada start dengan RM1,000, RM1,005, RM2,000 dan RM2,005. Now, kalau dikata modal dia sebanyak 2,000, maksudnya dia dekat sini, itu yang pasti kan? Adakah dia mempunyai lebih daripada tu ataupun kurang daripada tu? Kurang kan?
Sebab itu modal biasanya dah kira itu saja yang dia ada. Maksudnya arah dia ke kiri. Seperti ini. Persoalan dia. Dia mempunyai 2000 kan, maka kita akan hitamkan bulatan ini. Maksudnya dia ada 2000. Kalau dia tak ada 2000 tapi hampir-hampir, kita buat bulatan. Macam tu. Okey? Oops. Lepas tu, simbol dia. Okey. Cikgu akan, nilai kita semua dekat sebelah kiri. Cikgu akan tulis X. X, nampak tak simbol arrow ni? Kurang. Maka dia jadi X kurang daripada nilai 2000. Tapi sebab dia sentuh, dia sama dengan 2000. Sama dengan 2000. Okey ke Syafiza? Ataupun ada part-part yang kurang keliru? Okey. Alright kan? Jangan paksa untuk difahami. Kalau tak faham, cakap je. Cikgu, kenapa? Soalan ni dia twist sedikit sebab dia tak ada pun guna perkataan kurang atau lebih kan. Dia cuma cakap modal. Modal tu maksudnya paling banyak. Oh, ada orang tanya. Cikgu, kalau jawapan tu tak kecilkan boleh ke? Cikgu, kalau jawapan tu tak kecilkan boleh. Oh, kalau tak kecilkan boleh ke tidak? Soalan bagus tu. Biasanya semua persamaan ni diringkaskan. Ini juga penting sebab nanti bila kita nak plot, kalau kita kena plot graf, semuanya mesti ringkas. Dan sebagai satu contoh yang mungkin boleh dikaitkan, selama ni semua persamaan yang kita nampak, semuanya ringkas. Tak ada pun bentuk yang contohnya ditulis 2y sama dengan negatif 12x campur 4. Tak pernah. Never. Tidak pernah. Selalu dibagi ringkas. Kat situ sendiri dah menunjukkan bahawasanya jawapan perlu diringkaskan. Okey ke? Alright. Yeah. Okey, apa lagi kan? Alright. So, habislah tu. Kita warming up sikit, ulang kaji sikit sahaja nak test kat kalian semua. Soalan ni. Soalan mudah je tapi saja je warming up kan. Hari ni banyak masa kita. Nombor 9. Berdasarkan darjah di bawah, tentukan rantau yang memuaskan setiap sistem ketaksamaan berikut. Buruknya lukisan dia. Well, ada satu garisan kat sini. Oh, cikgu highlight lah. Tebalnya. Itu garisan Y sama dengan 2. Dan lagi satu sini. Y sama dengan negatif 2. Tengok ketaksamaan. Lepas tu kenal pasti kawasan mana yang diwakili. Oh, ada 2, sorry. Sediakan jawapan anda. Cikgu tunggu green light daripada Adawiyah. Adawiyah kata ready. Cikgu permulakan. Ready cikgu. Apa ni? Sudah siap? Oh, cepatnya. Jap.
Maksudnya contoh lah untuk jawapan yang pertama tu kena tulis ini kawasan A, ini kawasan B, ini kawasan C, ini kawasan D, macam tu. Okey. Uh, Soalan macam ni boleh keluar dalam exam, agak realistik, comel dan mampu dijawab oleh seluruh rakyat Malaysia yang study lah. Okay, alright. Ada respon daripada kawan kita, dia kata sekejap cikgu. Yeah. Kita buat pertandingan, siapa dapat semua betul. Cikgu, kalau semua betul dapat apa? Dapat menang. Kalau menang dapat apa? Dapat menang. Kalau menang dapat baik tak? Ya. Buat orang semangat, sia-sia je. Alright, dah ada bagi jawapan dah. Berbeza-beza. Ada yang sama, ada yang lain. Cepat, ada Wia. Kami semua menantikan kamu. Ready? Alright. Jap, salah turutan kata kawan kita. Okay, jom tengok. Nombor 1, apakah jawapan anda? Okay, setakat ni ada jawapan C. Kita go one at a time je. Satu ada jawab D. Setakat ni antara jawapan C dengan D untuk jawapan pertama. Yang mana satu betul? Ada Wia buat nombor apa? Ada? C, cikgu. C kan? Okay, jom tengok. Y kurang daripada negatif 2. Kalau kurang maksudnya lorikkan ke sebelah bawah. Batal atas. Mana dia? Oh, ni garisan dia. Batal atas. So tak ada jawapan A, tak ada jawapan B. Okay, bagus. At least korang tak jawab A, B. Manakala yang Y lagi besar. Lorik atas, batal bawah. Maksudnya mana garisan dia? Hijau. Batal bawah dia. So ni garisan dia, batal bawah dia. Kawasan dia ialah C. Siapa nak cikgu ulang balik? Okey ke? Okey, cikgu. Alright, okey, cantik. Nombor 2. Cikgu padam jap. Tulisan buruk cikgu. Nombor 2. Apa jawapan korang? Ada yang jawab B, ada jawab A. Setakat ni macam 2 jawapan tu je cikgu dapat. Amira ada jawab B kuasa 5. La haula wala quwwata illa billah. Alright, jom tengok. Betul tak? Y lagi besar. Lagi besar lorik atas. Batal bawah. Tak ada jawapan di bawah. Bagus. C, D tak ada jawapan. Y lagi besar daripada 2X. Lagi besar maksudnya lorik atas, batal bawah. So, ini garisan dia, batal bawah. Jawapan dia ialah alamak! Cikgu. Silakan, Nadi. Cikgu boleh tak cikgu ulang balik soalan ni? Yang daripada nombor 1 ke ataupun nombor 2? Nombor 2, cikgu. Nombor 2 kan? Oh, okey. Cikgu tengah butang rewind kejap. Okey. Play balik butang tu Cikgu Hasan. Tekan play. Y lagi besar daripada negatif 2. Kalau Y lagi besar, maksudnya lorik atas. Ataupun kita batal sebelah bawah. Jadi ini garisan dia, batal sebelah bawah. Tiada jawapan dekat C dan D. Manakala yang seterusnya. Y lagi besar daripada negatif 2. Besar lorik atas. Batal bawah. Nah, cikgu sebelum lukis kat situ, cikgu nak lukis kat sini je kan. Ini garisan dia. Batal sebelah bawah, ini sebelah bawah dia je. Tak ada apa-apa, jawapan dia sebelah bawah. Jadi,
Ini garisan dia. Belah bawah dia. Kawasan B dibatalkan. Dapatlah kawasan A sahaja. Hani, okey ke Hani? Okey, tiga dah okey dah. Oh, Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Cikgu ada cara lain ke untuk buktikan jawapan A? Saya tak puas hatilah. Ada cara lain lagi leceh. Cara yang batal lah. Sorry, cara batal pula. Cara yang lorek-lorek, okeylah cara lorek kan. Sebabkan dua garisan masih lagi senang lah kan. Jadi cikgu lorekkan. Yang pertama, lorek belah atas. Lorek atas. Yang kedua, lorek atas juga. Lorek. Oh, tukar pen. Lorek atas. Cikgu tu macam lorek kiri je? Bukan. Dia actually atas. Tapi sebab cikgu buat condong sikit. Jadi dapatlah kawasan persilangan. Yeah. Okey. Soalan nombor 3. Nak dengar jawapan kalian? Nombor 3. Chat. Hantar PM. Ada yang jawab D. Ada yang jawab B. Dua jawapan. Ada yang jawab B, C. Sebab dia cakap B, cikgu. Main-main je lagi. Alright, so dua jawapan ni. Mana satu yang betul ni? Jom kita mulakan. Y lagi besar. Haziq form 4 nak tengok kaedah batal ke kaedah lorek? Kaedah batal ego. Okay, so Y lagi besar dari negatif 2. Lorek atas, batal bawah. Maka garisan dia kat sini, batal bawah. Round kedua. Kat mana? Merah. Y kurang. Kalau kurang, lorek bawah. Lorek bawah, batal atas. Batal atas. Garisan dia kat sini. Kita batal kawasan di atasnya. Ni kawasan atas dia. Jawapan dia ialah B. Faham ke Amira kenapa jawapan dia B? Oh, okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, tak ada jawapan lain untuk kawan nombor 4 kecuali A, B, C, D. Ada siapa yang tak dapat D? Confused kenapa D? Ada ke angkat tangan? Tak ada. Anak cikgu seorang dia ada slang. Entah mana datang dia asyik cakap tak ada. Orang tak ada kan dia tak ada. Itu negeri mana ya? Ada ke mana-mana negeri yang pakai slang macam tu? Tak ada. Ada. Tak ada kan? Okey. Kalau tak ada masalah, nak tanya dulu siapa dapat semua betul? Yang satu, Puteri. Aziz. Nazira. Itu. Bagus. Yang lain sabar. Ada peluang lagi. Next round. Ready when you are. Soalan B. Kali ni lagi mencabar sebab ambik engkau ada banyak huruf. A, B, C, D, E, F, G. Cuma cikgu tak puas hati lah. Dia tak terang. Cikgu pekatkan sikit garisan dia. Tebal sangat cikgu. Oh, ya ke? Cuba. Korang buat dulu.
Ingat ya, turutan dia ialah satu ke bawah and then barulah ni ke bawah ya. Bukannya ke kanan. Salah baca nanti jawapan. Kita tunggu green light daripada Hanani. Oh, dah ada jawapan untuk nombor 1 nampak gayanya. Nur, boleh tak Nur tulis nama penuh? Apa ya Nur? Nur sebab ada 12 orang nama Nur. Confused. Apa nama penuh? Okey, semua dah jawab dah. Tapi kalau boleh nak semua jawapan teruslah supaya tak adalah korang padam separuh jalan kan. Boleh cikgu dengar? Oh, alah. Aja je. Kalau nak eja tu macam mana pula kan? Fa, ta, ya, nun, ya ke? Cikgu selalu fail bab vokal nak eja dalam bahasa Arab. Aduh, Jawi. Jawi dan Arab lah. Okey lah, dua-dua cikgu lemah. Fa. Oh, to ya ke? Fati. Fatini. Oh. Baru tahu. Tak sangka pula rupanya dia to pekat kan. Alright, dah ada mula jawapan kita. Yang lain ni baru seorang je hantar semua jawapan. Segan lah cikgu, nanti kan salah, malu lah. Tak apa lah, nak belajar mestilah ada rasa malu. Apa tu Syafizah? Oh, untuk nombor 1. Okey, kalau nombor 2, 3, 4. Sebab dia ada 4 kat sini kan. 4. Oh, seronok lah. This is fun. Sebab jawapan korang pun dah mula berbeza-beza dah. Sorry, terbatuk dalam speaker. Siapa sakit telinga tadi? Ada tak sakit telinga? Oh, okey. Nadira, tadi sakit telinga tak? Cikgu batuk dekat earphone. Dekat mic. Tak lah cikgu. Alright, dah ada 3-4 jawapan, cantik lah ni. Yang pasti ada perbezaan. Okey, jawapan nombor 1. Setakat ni yang submit jawapan untuk nombor 1 hampir semuanya sama. Bukan semuanya, memang semua sama. Okey, nombor 1 semua sepakat untuk jawapan dia B. Salah pen. Ada bantahan ke? Ada siapa yang keliru kenapa B? Boleh angkat tangan? Kalau tak ada, kita boleh proceed sebab tak ada setakat ni nampak macam semua steady. Fatihah pun sama ke? Semua sama? Okey. So, cikgu skip lah soalan nombor 1 ni. Pada muka. Siapa suruh tak tanya? Haziq dapat ke Haziq B? Haziq form 4? Serius lah Puteri? Terbalik? Dapat ego. Dapat kan? Oh, okey.
Nombor 2. Nombor 2 dah mula ada perbezaan jawapan. Ada yang jawab DG, ada yang jawab F, ada yang jawab G sahaja. Ada yang jawab F sahaja, okey bagus. Dan ada yang jawab G saja. Okey, so setakat ni 3 jawapan ni lah. Oh, ada yang jawab D sahaja. Menarik, menarik. Okay, let's check it out. Y kurang dari 7. Tukar lighter. Y kurang dari 7 maksudnya lorek bawah, batal atas. Batal atas maksudnya jawapan C, B dengan A tak ada. Out. Okey, Syafiz ada pembetulan. Yang kedua, Y tambah X. Kita hanya perhatikan Y. So, Y dia kurang. Maksudnya kurang lorek bawah, batal atas. Mana garisan dia? Ni. So, lorek bawah, batal atas. Tiada jawapan dekat F, tiada jawapan dekat E. Itu sahaja yang dia bagi. So, jawapan kita ada 2 kawasan. D dengan G. Yang dapat salah, faham ke kenapa salah? Faham kan? Okay. Kalau ada bantahan, sila bantah. Cikgu, kenapa pula? Boleh, boleh, boleh. Cikgu suka orang bantah. Sebab cikgu pun dulu suka membantah. Baru otak berfikir kan? Okay, nice. Sambungan. Patutlah saya pelik kenapa G ada 2 jawapan. Yeah. Soalan nombor 3. Apa jawapan setakat ni? Ada yang jawab F. Ada yang jawab F juga. Okey, ada jawab F juga. Semua sama je. Puteri. F juga kan? Puteri macam bagi jawapan terbalik ke? Cikgu rasa Puteri baca jawapan dia macam ni lah. Okey, betul lah. Semua jawab F setakat ni. Ada yang bantah F? Cikgu semak je kan. Y kurang daripada X. Y kurang maksudnya lorek bawah, batal atas. So, tiada jawapan dekat atas dia. 1, 2, 3, 4. Y kurang 7. Kurang lorek bawah, batal atas. So, kat atas dia tinggal C saja, batalkan juga. Yang bawah tu pula. Y lagi besar lorek atas, batal bawah. So, batal bawah, tinggal F je betul. Tahniah semua. You are the champion. My friend. Damn, damn. Oops. F saja jawapan dia. Soalan nombor 4. Ada yang jawab G. Ada yang jawab. Semua jawab G. Tak bestnya. Semua 4G. Okey, betul tak G? Cikgu rasa betul lah tu. Semua betul je ni. Y lagi besar lo. Y kurang. Lorek bawah, batal atas. Lorek bawah, batal atas. Tak ada jawapan, tak ada jawapan, tak ada jawapan. Y kurang 7. Lorek bawah, batal atas juga. Tak ada jawapan. Y kurang. Lorek bawah, batal atas. G saja. Betul. Tahniah semua, tahniah. Well done. Cikgu berbangga mempunyai anak murid seperti kalian. Wah, alhamdulillah. Jom kita sambung lagi ayat-ayat. Oh, yang A belum cikgu ingat dah buat lah belum Cuba cek siapa yang muka surat 95. Belum buat lagi
Oh, okay. So sebelum kita Haziq form 4 dah buat ke Haziq? Baru buat nombor 1 tu je. 1 maksudnya yang A ni ke? Ke yang ni? Oh yang ni lah nombor 1. Oh okey. Yang ni dah buat ke? Belum. Oh yang pertama je lah. Okey. Sebelum tu ada ke nak break solat jap Haziq form 4? Boleh ego. Boleh kan? Alright, kita rehat sekejap lah. Kita take 5, sekarang pukul 9.26. Kita kembali pukul 9. 32. Kedua pula. 4. Campur lagi 4. Tekan calculator je lah. 34. Sorry. Oh.
Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, so kelas kita sambung nombor 15. A, dia bagi satu lukisan yang mewakili menunjukkan rantau penyelesaian bagi bilangan roti tuna X. Okey, cikgu tulis kat sini tuna. Sebab itu pun X juga kan. Dan roti sardin Y. Sardin yang boleh dijual di sebuah kedai bakery dalam tempoh seminggu. So, tak ada apa-apa yang penting kat atas tu, kita boleh fokus ke bawah. Berdasarkan graf di atas, tulis semua ketaksamaan linear dalam sistem yang mewakili rantau berlorek itu. Cikgu tak ingat cikgu tulis jawapan dekat mana. So, tak apalah cikgu tulis balik kan. Garisan yang ni Y40. Dia berada di sebelah atas, maka Y lagi besar atau sama dengan 40. In fact, semua garisan ni tak ada yang putus-putus kan. Okey, yang bawah ni pula. Kawasan lorek kan dia terletak dekat sebelah bawah. So, bawah kurang. So, Y kurang atau sama dengan negatif X campur 120. Manakala garisan yang ni pula, ia juga terletak di sebelah bawahnya. So, Y kurang atau sama dengan negatif 2X campur 160. Harap semua okey kat sini. Kita boleh sambung untuk nombor 2. Cikgu tulis tepi lah. Ni nampak serabut. Oops. Cikgu ada lagi satu. Ya. Sorry. Lupa. Lagi satu ketaksamaan ialah garisan yang menghadkan dia daripada pergi ke sebelah kiri. Dia nak sebelah kanan saja. Ini datangnya daripada garisan X sama dengan sifar. Ataupun dia adalah paksi Y. Dia nak sebelah kanan saja, maka kita ambil X lagi besar. Okey, bagus. Terima kasih Haziq. Haziq Form 5. Bagus. Okay, biar. Nombor 2. Jika bilangan roti sardin ialah huruf Y. Okay, ada kat atas tu. Maksudnya Y ialah 80. Nyatakan bilangan maksimum roti tuna yang boleh dijual. Macam mana kira cikgu? Okay, kita cari Y80. Kat situ. Dia langgar dan turun ke bawah. So maksudnya bilangan tuna adalah 40 sahaja. Tu je. Yep. So X sama dengan 40 ataupun 40 tuna. Roti tuna. Faham ke Hanani? Syafizah? Cikgu, Silakan. terangkan balik. Oh, okey. Cikgu rewind balik semula. Okey. Nombor 2 dia cakap. Jika bilangan roti sardin yang boleh dijual ialah 80 biji. Sardin diwakili oleh huruf A. P. Huruf atas ni. Sardin ialah Y. Maksudnya Y sama dengan 80. Seterusnya, nyatakan bilangan maksimum roti tuna. Roti tuna ialah huruf X ataupun terletak pada paksi X. Oi, sorry cikgu tadi terlive dengan sendiri, line putus. Oh, okey, patutlah Hanani. Okay, tak apa. Hanani okey? Dah boleh dengar ke? Nombor 2 kan? Boleh cikgu. Okay. Dah boleh kan? Oh, alright. So, guys, dia minta bila Y80 X berapa je sebenarnya. So, kalau tengok gambar raja, Y80 terletak dekat sini. Y80 ialah garisan yang boleh dikatakan putus-putus.
Nampak tak? Kecil gila. Nak cikgu zoom in tak? Tu dia kan. Tut, 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 tut. Dia langgar. Tut, 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 tut. Jawapan dia ialah, tak nampak. 40. Sebenarnya jawapan lain pun boleh juga. Contohnya, jawapan 20. Masih diterima sebab dia berada dekat dalam kawasan berlorek. Kawasan berlorek maksudnya kawasan yang diterima. Cuma disebabkan dia guna perkataan maksimum, maka kita nak yang paling ke kanan iaitu 40. Faham ke? Faham cikgu. So kalau diminta minimum 20 lah kan? Oh, okey, soalan bagus. Kalau diminta minimum, tadi terfikir juga minimum tapi cikgu tak rasa sesuai soalan tu kerana minimum dia ialah kosong. Sebab itu kawasan yang paling masih berada dalam kawasan lorekan, dia adalah 20. Nah, macam mana nak cakap cikgu kalau cikgu nak modify sikit lah kawasan lorekan dia kan? Macam mana? Okey, cikgu ada idea. Tak ada kawasan lorekan sini. Tak ada kawasan lorekan sini. Tak ada kawasan lorekan kat sini. Tak ada kawasan lorekan kat sini. Okey, so kawasan lorekan kita kecil je. Ni je. Ini kawasan lorekan kita. Maka, kalau dia tanya tadi, berapakah maksimum tuna? Maka, susahnya nak pilih warna. Dia dah gelap kan? Okey. So, ni garisan dia. 40 boleh dan juga paling sedikit ialah 20. Sebab 20 ialah kawasan paling kiri. Tak nampaknya. Stres. 20 diterima sebagai mana? Kawasan maksimum 40. Faham ke? Kalau minimum ni. Cuma sebab tadilah soalan asal dia kawasan lorekan tu sampai ke kosong. Jadi minimum dia kosong. Tak comel lah jawapan tu. Alright. Soalan nombor 3. Tak payah tulis dalam ketaksamaan cikgu. Tak payah. Sebab lagipun soalan dia ada cakap ni tau, berdasarkan graf. Maksudnya lihat graf tu untuk dapatkan jawapan kita. Tak payah tengok persamaan. Okey. Soalan nombor 3. By the way, lagipun Puteri, kalau nak guna ketaksamaan agak leceh sebab kita ada tiga persamaan. 1, 2, 3. Setiap satu tu nak kena ganti dalam mana satu? Okey, bagi tu kan. Dalam kes kalau nak gantikan, kita hanya boleh gantikan dalam persamaan pertama dan kedua saja. Persamaan pertama dan ketiga saja. Yang kedua ni tak boleh sebab dia tak ada X. Kalau dia tak ada X, kita tak boleh lah nak tahu nilai X-nya kan, iaitu tuna. Okay. Cikgu, kiranya kalau ganti dalam dua-dua ni dapat jawapan juga sama ke cikgu? Yes, dapat jawapan sama. Ya ke, tak percaya lah. Ya ke? Okay. Y sama dengan negatif 2X campur 160. Y tadi 80 kan? So 80 kat sini. Negatif 2X campur 160. Cikgu congak pindah. 2X 160 tolak 80. Dapat 80. Bahagi 2. Dapat 80. Yeah. Okay. Dapat juga. Yang lagi satu ni pun sama juga. Kenapa pula? Sebab dua-dua titik ni dia menyentuh dua ketaksamaan tadi tu. Yeah. Okey, tu pembuktian lain lah. Dalam AdMaths ada kena buat
sampai macam ni lah. Untuk Mac Modern lebih mudah lah nampak gayanya. Alhamdulillah. Bersyukurlah dia nampak mudah. Okey, sambung. Adakah kedai bakery itu boleh menjual 120 roti tuna? Roti tuna ialah X. So maksudnya X dia 80 dan 100 sardin. Maksudnya Y lah tu, Y sardin. Dalam masa seminggu. Berikan sebab anda. Okey, ini adalah koordinat kan? 80, 100. Cuba tengok ada tak 80? 80 sini, 100 situ, titik dia dekat situ. Alamak, dia terkeluar daripada kawasan lorekan. Jadi, jadi jawapan dia ialah, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab dia di luar kawasan yang memenuhi ketaksamaan. Faham? Haziq form 4 faham ke? Oh, Amira kata tak. Oh, okey. Oh, tak faham kenapa jawapan dia bukan Tak faham cikgu kan? Okey. Saya nak terangkan ya. Okey, tadi cikgu tunjukkan secara graf. Kalau kita ambil koordinat tadi, 80, 100, kalau gantikan dalam ketaksamaan, ingat ya ketaksamaan ni semua adalah berkaitan dengan berapa banyak yang dia boleh jual dalam seminggu. Ya ke? Yep. Ayat yang intro tadi dia cakap, Raja di bawah menunjukkan rantau. Rantau penyelesaian bagi bilangan roti tuna dan roti sardin yang boleh dijual dalam di sebuah kedai bakery dalam tempoh seminggu. Jadi yang kawasan lorekan ni ialah yang dimasukkan sebagai kawasan yang dia boleh jual. Di luar, maksudnya di luar kawasan dia tak boleh jual sebanyak tu. Sebab kalau kita buat kaedah lain untuk pembuktian, dari mana yang rendah sikit. Gantikan 100 sebagai Y dekat sebelah kiri ketaksamaan dan X gantikan dengan 80. Cuba tengok dapat apa. Sebelah kiri sangkut, biar je. Sebelah kanan, negatif 160 campur 160. Kita dapat, dapat berapa? Kosong kan? Kosong? Ini salah kan? Sepatutnya terbalik. Jadi dekat sini ada benda yang tak betul. Incorrect. Tidak memenuhi ketaksamaan. Kalau cikgu gantikan dekat yang ni pula. Y100 80 ialah X campur 120. Cikgu dapat 40. Perasan tak? Betul ke salah ketaksamaan tu? Salah. Salah maksudnya titik tadi 80-100 tidak memenuhi ketaksamaan ini. Bila maksud tak memenuhi, maksudnya dia tak berada dalam kawasan lorekan tu. Dia berada di luar. Dan kalau ikut graf, tu dia dekat luar daripada kawasan lorekan. Macam mana Amira dan Hana ni? Masih kurang faham Sikit-sikit lah faham Cuma dalam peperiksaan kita tak bolehlah jawab cara macam ni walaupun betul. Sebab dia dah bagi kata putus kat sini. Kena guna graf sahaja. Lihat graf sahaja. Okey. Dah okey sikit cikgu kan? Okey, at least okey sikit lah. Lepas tu jawapan dia nak tulis macam mana cikgu? Oh okey, so jawapan dia ialah tidak. Dia kata boleh ke jual? So kita cakap tak boleh jual. Tak boleh jual. Sebanyak itu kerana
kerana nilai itu berada di luar kekangan. Ini ayat lebih tinggi kan, kekangan. Kekangan maksudnya yang membatas-bataskan dia. Kekangan. Okey ke? Kalau nak guna ayat basic, dia cakap kerana nilai itu berada di luar kawasan berlorek. Yang ni straightforward lah. Memang nampaklah dia dekat luar kawasan berlorek kan. Okey. Dah salin dah? Nombor yang seterusnya. Kalau okey lah, kalau okey. Raja di bawah menunjukkan rantau penyelesaian bagi bilangan dua jenis kraft tangan. Dua jenis kraft tangan. Bakul X, saya tuliskan kat sini. Bakul dan sarung tisu. Yang boleh dibuat oleh anda dalam masa sehari. So, apa maksud dia ialah dia hanya boleh jual sebanyak ni je dalam sehari. Ni dia tak boleh jual, I'm sorry, tak mampu jual sebanyak tu. Okay. Tuliskan semua ketersamaan dalam sistem yang mewakili rantau berlorek itu. Okay, let's see. Yang ni, nampaknya kawasan bawah kan? Tak nampak lah. Kejap nampak, geram betul. Oh, okay, buat tebal-tebal. Bawah kan, so jadi Y kurang. Lepas tu, kita juga ada Y sama dengan 4. Itu pun kawasan bawah. Ada lagi tak? Ada. Garisan dekat kiri ni. Itu adalah garisan X sama dengan 0. Tapi kita nak sebelah kanan. Maka, kita buat lagi besar atau sama dengan 0. Ada lagi? Ada! Garisan flat kat bawah sini. Ke atas. Maksudnya, Y. Itu adalah part CX. Nama lain untuk part CX ialah Y0 kan? Y0. Dia nak laut kawasan atas. Lagi besar atau sama dengan 0. Okay. Okay, sambung. Soalan nombor 2. Nyatakan bilangan maksimum sarung tisu yang boleh dibuat oleh mak anda dalam masa sehari. Tisu. Tisu dekat part CY. Maksimum. Paling banyak dia boleh jual berapa? Yes, bagus. Paling banyak dia boleh jual ialah kawasan lorekan paling tinggi iaitu 4 sahaja. Yep. So tulis 4 je. Je jangan tulis. Sambungan dia nombor 2. Harga bagi sebuah bakul dan satu sarung tisu masing-masing ialah 15.6. Okey, jap. Bakul 15, tisu 6. Dah bulat kan? Bagus. Senang sikit. Antara titik 10.3 dan 12.4. Oh, ada 2 titik pula. 10.3, 12.4. Yang manakah memberi hasil jualan maksimum? Hasil jualan maksimum. Cikgu nak tanya, soalan yang first tu kan, kalau dalam exam biasanya berapa markah? Susah nak cakap, tapi biasanya soalan macam ni 4 markah kalau dia ada 4. 1, 2, 3, 4, 4 markah.
Kalau 3-3 markah, kalau 2-2 markah. Biasanya macam tu. Tapi kan 4 markah dikira agak banyak. Jadi soalan dia nak hadkan biasanya 2 saja untuk soalan yang pertama, dia akan buat macam ni. Dia tambah ayat dekat dalam soalan, dia cakap selain daripada X lagi besar kosong dan Y lagi besar daripada 4, tuliskan yang lain. Jadi kita hanya boleh tulis lagi 2 je lah. Yang 2 atas ni. 1, 2. So dapatlah pemeriksa menghadkan 2 markah sahaja kat situ. Faham? Okay, yes. So, jadi macam mana nak kira jualan maksimum? Kita ambil 10 ni, koordinat 10 ni X punya tu Y kan. Ini X punya ni Y. X ialah bakul. Cikgu nak cari bakul RM15. Ini RM 15. Manakala yang tisu RM 6. Kita darabkan saja ya. 15 darab 10 campur 3 kali 6. 150 campur 18, 168 untuk yang titik pertama. Untuk titik yang kedua, 12 kali 10. Kali 10, silap-silap, kali 15. Harga sebuah 15. 4 kali 6. 204. Jadi titik 12, 4 mempunyai jualan maksimum. Itu je. Okay. Kalau plot je boleh tak cikgu? Ya, kalau plot dia tak nampak maksimum sebab bila plot untuk kalau perasan graf ni dia tak ada elemen harga. Dia tak ada RM. Dia cuma ada bilangan-bilangan saja. Jadi kalau cikgu plot 10.3 pun 10.3 mana? 10.3 dekat sini. Lagi satu 12.4. 12.4 dekat sini. Nampak macam titik ni tinggi kan? Tapi betul juga kalau kita plot titik ni, maka titik ni lah mempunyai 12 paling tinggi, 4 paling tinggi. Darab dengan apa-apa pun nanti hasil tambah dia mestilah lagi besar daripada titik yang lagi satu tu kan. Cuma mungkin dua-dua cara okey kot. Dia tak cakap ke berapa banyak jualan dia? Harga bagi saudara yang manakah memberikan hasil jualan maksimum? Antara titik ni yang manakah memberikan okey. Soalan ni boleh diperhalusi lagi kalau dia tanya berapakah jualan maksimum. Kalau dia cakap ayat macam ni, sesuai lah kita buat kiraan. Sesuai kita buat kiraan. Tapi kalau dia tak cakap berapakah jualan maksimum, dia tanya yang manakah titik manakah memberi hasil jualan maksimum, plot pun dah cukup dah. So betul lah kata Puteri, kita boleh plot saja. Cuma kalau disuruh kira berapakah, maka kiraan diperlukan. Nak tambah sedikit, tak apalah, nak tambah ke tak? Okeylah, tambah sikit. Kebetulan harga jualan tadi, formula dia tak bagi. Dia tak bagi formula jualan. So apa cikgu buat ialah bakul campurkan je dengan tisu. Disebabkan ada tambah dekat situ, maka tak ada hal lah untuk kita pilih titik yang
paling tinggi sebagai maksimum. Dalam setengah kiraan, dia ada tolak kat situ tau. Contohnya bakul tolak dengan tisu. Sama dengan sekian-sekian. Bila ada tolak, kita tak boleh assume sebagai titik yang ni sebagai maksimum. Kita mesti test letak letak dia punya kiraan dekat dalam. Ini sebab dia soalan dia suruh tambah, so tak ada masalah. Cuma tak ada contoh soalan pula kan untuk demonstrasikan maksud cikgu. Dapat best juga kan. Cikgu rasa tak kot untuk Mac Modern tak adalah sampai tahap tu kot. Betul tak Syarul? Betul. Ya Allah, mana cek. Untuk AdMath sajalah yang pelajar perlu risau. Terkejut Syarul eh? Masya Allah. Untuk AdMath saja yang kita kena pakai semua instrumen. Okay. Woo. Masya Allah. Target kau. Apa tu Syarul? Target nak skor A. Alhamdulillah. Amin. Kawan-kawan semua amin kan? Cikgu sebenarnya ada target nak masuk soalan ni. Agak panjang juga tapi kita terbabas masa kan. Mungkin korang boleh buat dulu kot. Buat dulu and then kita boleh sambung hari Ahad ni. InsyaAllah cikgu buat kelas ganti. Nanti cikgu beritahu dalam grup balik semula. Dapat bincang sikit and then kita dapat. Sebab ni soalan ni macam panjang gila kan. Dia siap kena lukiskan graf lagi. Setengah jam paling sikit lah untuk soalan ni. And then kita boleh masuk tajuk seterusnya. Tajuk apa next? Graf dan gerakan. Best gila. Susah ke bab ni graf gerakan? Macam dah belajar dulu tau. Masa form 3. Siapa sini yang dah belajar? Amira terkejut 3 minit. Ya panjang ni Amira sebab kita kena plot titik-titik semua. Plot sambung. Lepas tu kawasan lorek. And then dia ada problem solving pula lagi. Alah janganlah Amira tak nak datang pula nanti. Alah. Pelajar form 5. Tajuk seterusnya ni kan dia pasal graf laju dengan masa, ada masa jarak, ada graf contoh. Korang dah pernah belajar ke sebelum ni? Cikgu rasa macam dah pernah belajar ni masa form 3 ke. Keceran laju dan pecutan, kecerunan garis lurus. Ke cikgu berimajinasi? Belum Budak form 4 dah pernah nampak ke graf untuk mewakili? Dah belajar tak? Bagi saya tajuk ni sangat susah. Oh ya ke? Istighfar. Bila form 2 Form 2? Perfaktoran rumus algebra. Cikgu ada buku form 2 ni. Tengah go through. Graf fungsi laju dan pecutan. Kecerunan garis lurus 221. Ini tak adalah dalam bentuk graf. Cikgu rasa tak ada kot. Belum lagi ni. Bab 7 form 4 kan cikgu? Yes betul Haziq form 5. Cikgu banyak ke perbezaan format baru matematik dengan format terdahulu? Kata Hana ni. Perbezaan format. Boleh tahan jugalah. Cikgu rasa ada perbezaan yang paper 1 masih sama. Paper 2 je yang cikgu rasa agak serabut. Macam banyak section. Dulu ada 2 je, A, B. Sekarang ada A, B, C. Okey lah. So cikgu tengok tadi dalam buku form 2, kita tak adalah belajar sampai graf. Yang kita belajar cuma setakat jarak, laju, masa, pecutan, semua tu. Bab ni adalah antara bab favourite cikgu.
Sebab ada formula-formula untuk memudahkan urusan dunia anda, insya-Allah, insya-Allah. Okeylah tu. Ow! Stop recording.